Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarihi wa wala. Halaman 24. Nombor para 4. Kemudian kita tasrifkan kepada al-fi'lul mudhari' sebagaimana jadual berikut. Kalimah tasrif ni kita dah belajar dah dulu, iaitu kita tukar sesuatu kalimah fi'il tu kepada dhamir-dhamir tertentu, dia panggil tasrif. Cuba tengok di sini. Misalnya duduk tu yajlisu, kepada 14 yajlisu, sekadar saya baca sindah. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna, tajlisu, tajlisani. Lebar bawah sebenarnya. Tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna. Kalau kita pergi begitulah. Kalau yakulu pula, yakulu, yakulani, yakuluna, takulu, takulani, yakulna, takulu, takulani, takuluna, takulina, takulani, takulna, akul, nakul. Begitulah seterusnya. Jadi tengok sendirilah. Kepada semua ada 1, 2, 3, 4, 5 fi'il itu. Dalam gambaran kita bahawa setiap fi'il itu kena sesuai dengan dhamir. Misalnya kalau kita nak kata Fatimah, Fatimah membaca, Fatimah kita cari kat hiya. Betul tak? Fatimah ni hiya, bawah ni. Kalau hiya, kalau Fatimah membaca takra'u. Cuba cari. Ni. Kalaulah sekiranya Ahmad yaqra'u. Kalau sekiranya kita kata jemaah masjid sedang membaca Yasin misalnya. Bila jemaah masjid tu ramai, dhamirnya hum. Kalau hum yaqra'una. Kalaulah sekiranya muslimat, sebuah masjid tu muslimat membaca Yasin. Kalau muslimat dhamir ke apa? Kalau muslimat dhamir ke apa sini? Huma gua no muslimat. Huma dua orang. Antum no awak. Hunna. Hunna jadi kalau nak kata muslimat baca Yasin kan, yaqra'na. Tak? Begitu. Kalau nak menulis pula, kalau Ali menulis, Ali tu kita cari dhamir dia. Gapo Ali? Huwa yaktubu. Kalau Aminah, hiya. Kalau hiya gapo dia tulis tu? Menulis. Taktubu. Lagu tu lah dah. Kalau nak kata saya pula, misalnya, saya menulis. Saya. Apa saya huwa ni? Saya ke apa saya? Saya ni ke apa bahasa Arab saya? Ana lah. Ana ke apa? Aktubu. Kalau kami ke apa kami? Nahnu naktubu. Boleh tak? Jadi itulah. Jadi saya tidak akan royak satu-satulah sini ya. Okey. Nombor 5. Kalimah huna. Kita habis dah. Sebab fi'il itu lama dah kita duk belajar. Kita nak kenal gini kalimah huna. Huna bermakna di sini. Kalau bahasa Inggeris, here. Misalnya kalau kita nak panggil, mari sini. Ta'ala huna. Panggil dia mari sini. Benar? Kalau kita nak kata di sana, ditambah ruka. Huna, hunaka. Jadi seumpama Melayu, sana, sini. Sini, huna. Sana, hunaka. Jangan kata ka tu dhamir untuk antar pula. Dah. Huna, hunaka. Misalnya kita kata pergi di sana. Izhab hunaka. Izhab hunaka.
Okey, lah. Kalau cerita juga cerita pendekar bujang lapuk tu kan. Man hunaka ana huna. Siapa di sana? Aku di sini. Betul tak? Man hunaka, dan siapa di sana? Ana huna. Saya di sini. Kalaulah Cikgu Sukri misalnya, orang tenor tak duduk panggil jauh, kita pun jawab, duduk sini deh, huna. Duduk sini. Mana abah dia tu? Huna. Beres? Nombor ni lah. Ghurfah mahjuzah. Ghurfah mahjuzah, bilik yang ditempuh. Cuba tengok. Bunyi sebutan kalimah mahjuzah dengan hajazah seolah-olah ada kaitan. Kita dah belajar bahawa ni hajazah ni tempuh. Mahjuzah ditempuh. Akar kata dia hajazah. Ya, memang ada. Dia tanya ada, memang ada kaitan. Hal ini disebabkan kedua-dua kalimah tersebut berasal dari kata akar, root word yang sama. Lihat jadual di bawah. Hajazah tu dia telah tempuh. Huwa hajazah. Ini masuk kategori al-fi'lul madhi. Tengok jadual kan? Nampak ada jadual kan? Tengok sini pun tak apa, tengok di nota. Itulah mudahnya. Yahjuzu fi'il mudhari', dia tempuh. Kalau mahjuz, yang ditempuh. Dia panggil ismul maf'ul. Kedua-dua kalimah hajaza dan yahjuzu termasuk dalam kategori fi'il, iaitu masing-masingnya al-fi'lul madhi dan fi'il mudhari'. Yalah, past tense dengan present tense. Manakala kalimah mahjuzah termasuk dalam kategori isim, dia bukan fi'il. Jenis isim seperti kalimah mahjuzah ini dipanggil ismul maf'ul. Kita nak belajar istilah baru. Ismul maf'ul. Isim maf'ul. Dia panggil isim maf'ul. Yang membawa makna pasif, makna yang ditempuh. Sebelum ini mungkin kita biasa mendengar kalimah yang bentuk dan iramanya serupa dengan mahjuz. Semuanya itu adalah kalimah yang termasuk dalam kategori ismul maf'ul sebagaimana beberapa contoh berikut. Bila dia bentuk irama macam ni, dia jadi yang di. Cuba tengok akala tu makan, fi'il mudhari' dia yakulu, ismul maf'ul dia ma'kul. Ma'kul tu yang dimakan. Mana jumpa dalam Quran ma'kul? Siapa dia boleh ingat? Dalam Quran. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan. Dah. Dimakan. Baik, kemudian katabat, saya ambil contoh ni hak biasa dengar belakang ni. Ma'kul biasa dengar dah. Kemudian katabah yaktubu, fi'il madhi mudhari' yaktubu, kita pernah dengar maktub. Telah termaktub, kita kata dah. Termaktub makna yang ditulis ataupun yang tertulis. Kemudian alima maknanya tahu, ya'lamu tahu fi'il mudhari', kita pernah dengar maklum. Maklum makna yang diketahui. Kita kata barang itu barang maklum, makna barang yang diketahui. Betul? Dan asama ya'simu makna pelihara. Maksum yang dipelihara. Macam Nabi kita ni terpelihara, yang dipelihara daripada dosa. Ya, satu lagi fahima yafhamu makna faham. Mafhum yang dipahami. Kariha yakrahu benci, makruh dibenci. Kita pernah dengar ini perbuatan makruh, makna perkara yang dibenci. Jadi makul, maktub, maklum, maksum, mafhum, makruh tu biasa dengar. Iramanya serupa. Boleh kesan tak bunyi irama serupa? Makul, maktub, maklum, maksum, mafhum, makruh, tidak serupa dia bunyi. Tak, dia mak'u belakang, ada wa. Makul, maktub, maklum, maksum, mafhum, makruh. Makna yang di.
yang dimakan, yang ditulis, ataupun yang tertulis, yang termakan, yang tertulis, yang diketahui, yang terpelihara, yang dipahami, yang dibenci. Mana? Okey. Nama dia apa dia tu? Ismul maf'ul. Huraian lanjut bagaimana cara membentuk kalimah ismul maf'ul akan dibincangkan pada pelajaran yang akan datang secara detail nanti. Cuma di sini pembaca perlu mengambil satu kunci penting dalam bahasa Arab. Kunci penting tersebut adalah kata dasar atau root word. Setiap kalimah adalah berasal daripada satu kata dasarnya. Daripada kata dasar inilah ia boleh dipecahkan atau dibentuk kepada kalimah-kalimah lain. Proses pembentukan kepada kalimah lain inilah dipanggil tasrif. Selain daripada kita tukar kepada dhamir itu, sesuatu kalimah kita tukar, kita Allah dia, balik mari, dia panggil tasrif. Tasrif. Jadi apakah kata dasar sesuatu kalimah? Kata dasarnya ialah fi'lul madhi. Kata dasar dalam bahasa Arab fi'il madhi. Kalau bahasa Inggeris kata dasar dia ialah present tense. Betul tak? Kalau nak cari dalam kamus, misalnya kita nak tahu misalnya kita kata berjalan ataupun lihat dia akan buka dalam kamus bahasa Inggeris dia see, S-E-E lah. Pastian dia saw, S-A-W. Cari dalam kamus, S-O-W tak ada, S-A-W tak ada. Dia see dulu. Ada pun bahasa Arab, pastian dulu. Fi'il mudhari' dulu. Ingat dah? Kalau nak tengok, kalau beli kamus bahasa Arab, dia buka tu, kena cari madhi dulu. Tukar kepada mudhari'. Berbeza dengan bahasa Inggeris, present tense dulu, baru past tense. Ingat dah? Okey. Contohnya kalimah amanah. Sini saya silap ni. Bukan amanah ni. Tulis baik kira. Kataba. Ni tulis baik kira ni. Amanah ni tukar pada kataba. Ni kita cuar ni menaik tulis lain. Nak tulis dalam kan tulis lain. Amanah tukar kepada kataba. Kalau kataba ni telah beriman ni kita tukar kepada telah menulis. Baik kira dua tu. Kataba telah menulis. Jumpa tak? Cikgu Hasan, jumpa tak? Tu ke. Jauh dia tulis. Tulis kata abang tulis kok jauh, tulis tak tulis KATABA. Kau tulis KATABA kata abang. Ia adalah al-fi'lul madhi. Dia fi'il madhi dah. Atau kata dasar yang boleh ditasrifkan kepada kalimah lain seperti berikut. Jadi macam ni tengok. Kataba fi'il madhi, yaktubu fi'il mudhari', kitabah tulisan dipanggil masdar. Itu kita belajar semula. Maktub yang tertulis ismul maf'ul. Jadi kalau tengok, cari dalam kamus, dia akan tulis kepada kita katabah yaktubu. Dia buat regu selalu. Madhi mudhari'. Dia takut kita tak tahu mudhari'. Faham ni? Kalau tengok kita misalnya beli kamus Indonesia tu. Kamus Indonesia, kita cari huruf kata katabah yaktubu. Maknanya madhi mudhari'. Okey. Setiap al-fi'il madhi dan fi'il mudhari' itu pula boleh ditasrifkan kepada 14 dhamir. Daripada madhi mudhari' itu pecah pula seperti mana yang telah kita pelajari. Kenapa al-fi'il madhi dikatakan kata dasar bagi sesuatu kalimah dalam bahasa Arab? Hal ini adalah pasal apa kita panggil fi'il madhi itu kata dasar. Hal ini adalah disebabkan jika kita ingin mengetahui makna sesuatu kalimah, tentunya kita merujuk kepada kamus. Jadi setiap kamus akan menyusun kalimah-kalimah berdasarkan fi'il madhi dan disusun mengikut abjad. Okay. Contohnya kita ingin mengetahui makna kalimah maktul. Kita nak tahu perkataan maktul. Cari dalam kamus, kalau sekiranya cari huruf min tak jumpa. Sebab ini bukan fi'il madhi. Kita kena cari fi'il madhi dia. Kata dasar dia huruf qaf, ta, lam. Bukan min depan. Qaf, ta, lam. Maknanya kalau cari dalam kamu, kalau nak cari mana tak jumpa min, ka, ta, lam. Cari setahun tak jumpa. Kena cari qaf, ta, lam. Kita nak pergi ke dasar dia. Fi'il madhi. Jadi kalimah ini tidak disenaraikan dalam kamu. Cari maktul tak ada. Kerana ia bukan al-fi'il madhi dan bukan kata dasarnya. Maktul ialah kalimah isim maf'ul yang dibunuh.
Jadi apa yang perlu dibuat ialah tentukan fi'il madhi untuk kalimah maktul terlebih dulu. Kalimah fi'il madhi ialah qatala. Qatala tu bunuh. Maka bila tengok dalam kamus, apabila berujuk kepada kamus, kita akan ketemu seperti berikut. Ditulis macam ni. Qatala yaqtulu qatlan. Mana telah membunuh pembunuhan. Qatlan itu mana pembunuhan. Kata terbitan dia. Masdar ni kata terbitan dia. Kan? Qatala bunuh, telah bunuh. Yaqtulu bunuh. Fi'il mudhari'. Jadi barulah kita pun tahu kalau nak cari apa makna maktul. Tak jumpa cari qatala, kita jumpa ditulis membunuh. Maka maktul tu ialah yang dibunuh. Sebab isim maf'ul tu kita letak yang di depan. Kan Ya, ada kaedah kalau kita nak cari fi'il madhi. Misalnya kita kata maktul. Cara kita nak buat amal dari kita kena kenal kalimah tu dulu. Bila kita dah belajar lama kan, kita tengok wajah dia maktul, ini kalimah isim maf'ul. Isim maf'ul ni maktul. Sebagaimana kita belajar, misalnya kita kata makul tu fi'il madhinya akala, kalau maktul qatala. Kita tengok wajahnya sama. Kena kenal bentuk kalimah tu dulu. Kita nak pergi ke kata dasar, kena kenal dulu kalimah kita jumpa. Misalnya kalau kita jumpa perkataan mafhum, cari dalam kamu tak jumpa mafhum. Mafhum ni isim mafhum. Isim mafhum ni dia tambah min depan. Buang min dulu. Fa, fo, ha, min. Kita pun cari fahimah, makna faham. Oh, mafhum yang dipahami. Itu kaedah dia. Tak ada kaedah, kena kenal dulu kalimah gapo. Mungkin dia buat mai kalimah. Itu contoh dia, kita nak cari kalimah isim maf'ul. Ada banyak jenis lagi isim fa'il apa macam-macam. Jadi kita kena tahu itu bentuk kalimah apa. Kategori mana. Baik, kita pergi lama-lama kita akan tahulah cara nak cari. Ini ayat mukaddimah baru dia nak tengok kamus. ajar saya cara tengok Dan gini, akan ajar. Tapi kita nak suruh biar kemah kenal dulu perkataan. Kalau ajar ni jadi kucar lagi. Pergi sikit lagi. Tengah-tengah baru. Saya ada dari jadual dah. Nak ajar cara nak tengok kamu. Tapi terlalu awal dah ni. Cari tak jumpa lagi dah. Okay. Apa maksud yang dinyatakan oleh kamus tersebut? Maksudnya seperti berikut. Tu. Qatala maknanya fi'il madhi. Yaqtulu fi'il mudhari'. Qatlan masdar dipanggil, kata terbitan. Qatlan pembunuhan. Okey. Jadi daripada makna yang diberi seperti di atas, kalimah maktul dapat diketahui maknanya ia adalah kalimah isim maf'ul yang bermakna yang di atau yang ter. Maka maktul membawa makna yang dibunuh ataupun yang terbunuh. Maksud daripada yang ter ataupun yang di. Begitulah seterusnya untuk mengetahui makna kalimah-kalimah lain melalui kamus, ia mesti berdasarkan al-fi'lul madhi. Misalnya kita kata syariba, kita jumpa perkataan masyrub. Ini masyrub ni isim maf'ul juga ni. Kita pun cakap gapo masyrub. Buang syin robo. Cari-cari dalam syariba yashrabu, minum. Oh, syariba itu minum. Jadi kalau masyrub yang diminum. Sebab itulah minum yang orang Arab panggil masyrubah. Masyrub. Benda hak diminum. Air dalam gelas tu panggil masyrub. Benda yang diminum. Itu cara lah. Okey. Oleh kerana itu, kata dasar atau root word bagi sesuatu kalimah ialah al-fi'lul madhi. Contoh lain, makruh. Ismul maf'ul yang di. Jadi kita pun cari ka. Ni saya tengok, ni contoh saya buat ni. Ka, ro, ha. Kita tahu gapo pada makna perkataan makruh tu. Dia ni isi fa'il ni. Kalau lagu ni kita dah belajar dah ni. Kita pun kariha. Cari dalam kamus. Tengok kamus tak? Tengok dalam kamus. Kariha yakrahu karhan. Benci. Ditulis. Jadi makruh tu yang dibenci. Jadi perbuatan makruh tu perbuatan yang Allah benci. Perkara yang dibenci. Cuba tak dosa ya. Kan tak? Kita tahu ni makruh tu makna perkara yang dibenci. Dia ismi fa'ul. Ismul fa'il, ismul maf'ul daripada kariha yakrahu.
Kalau kita kata saya benci awak, ana akrahuka. Akrahu. Ni, yakrahu tu huwa. Kalau saya pula akrahu, nakrahu. Kalau kami dah, kita tukar. Saya benci awak. Kalau saya benci dia, ana akrahuhu. Kalau benci orang perempuan, ana akrahuha. Nah, saya benci mereka, ana akrahuhum. Saya benci kamu semua, ana akrahukum. Bolehlah. Perkataan makhluk guna fi'il mudhari. Okey. Masuklah bahagian ada baki lagi. Ada tu 9.55 saya buat jadual baru habis. 5, 10, 15 minit. Al-muhadasah. Apa makna al-muhadasah? Bahasa Inggeris dia panggil conversation. Pertuturan. Jadi sampailah masa ni, start daripada ni saya nak ajar pertuturan. Lama dah mengaji Arab, nak kecek sepatah habuk tak boleh dia. Nak ajar kecek dah. Hak tu sedia mikrofon untuk volunteer. Siapa nak kecek guna mikrofon ni. Kalau saya suruh seorang-seorang, saya rasa suruh hari ni, minggu depan tak mari dah. Tak boleh suruh hari lalu dah. Kita cari hak berani lah. Berani nak kecek. Cikgu Hasan tu dia berani. Dia berani je. Baik. Cuba tengok ni. Kita ambil hal ni. Saya ambil dialog kita nak belajar yang paling simple. Lagu mana cara kita nak menyapa. Tak usah tengok dia nota. Tengok ni. Ni ambil daripada nota. Kena cari payah tak jumpa. Saya ambil hak belakang. Asas. Kita dah belajar dulu. Kalau nak menyapa orang, nak kata selamat pagi, Hasan Murad kata sabahal khair. Dijawab oleh seorang pelajar laki-laki tu sabahan nur. Ini ucapan ni kena biasa. Sabahal khair sabahan nur. Ini ucapan budaya bangsa Arab, bukan Islam. Kalau Islam assalamualaikum. Ada. Sekadar nak tahu ni. Tak usah duduk buatlah budaya kita ni. Sabahal khair. Jadi jumpalah kita kata selamat pagi. Kita tak ucap ada selamat pagi ke sain dah ni dah. Jadi sabahal khair sabahan nur. Saja nak tahu budaya orang Arab. Kemudian kita nak tanya, apa khabar awak? Kaifa haluka? Kemudian dia jawab, ana bi khair syukran. Tak berguna ni dulu. Tos-tos lagi. Ambil ni dulu. Kalau nak pergi kepada kalau dialek tu biar semualah. Ambil hak rasmi dulu. Ana bi khair syukran. Kemudian kalau dia nak tanya, hak nak belajar hak ni hari ni. Hal anta Arabi? Adakah awak orang Arab? Naam, ana Arabi. Jawab kata mana? Sabahal khair, sabahan nur, kaifa haluka? Ana bi khair, syukran. Hal anta Arabi? Naam, ana Arabi. Okey. Jadi kalau okey. Siapa yang mula-mula? Sini, fokus sini. Boleh boleh. Ambil. Saya jadi baca sini. Saya jadi Hasan Murad, Irwan jadi pelajar. Ada. Kita dengar sebut sebut. Okeylah, nanti dah saya mula dah. Sabahal khair. Sabahan nur. Kaifa haluka? Ana bi khair syukran. Hal anta Arabi? Naam, ana Arabi. Boleh tak? Cuba, sudah tadi. Dia sabu-sabu lihat dulu. Ada dua orang yang sudahlah, pasal kita nak buat lain pula. Tengok. Sabahal khair. Sabahan nur. Kaifa haluka? Ana bi khair syukran. Syukran, usim mula syi. Hal anta Arabi? La, ana Malezi. Bisa dia. Baik, sekarang ni cuba tak tengok dia. Tak tengok ni hak Melayu. Ni. Cikgu rasa boleh tak? Siapa dia boleh? Cikgu Syukri boleh? Ambil. Dah. Sadi tengok. Kita nak kecek. Baik. Bila kita nak kecek, takkan kita nak tengok tulisan. Betul tak? Mula-mula payah. Boleh siapa dia mula? Cikgu Zainal buat ambil. Boleh tak sih. Okey, tanya dah. Saya dah. Sabahal khair. Sabahan nur.
kaifa haluka. Tengok dia lagu lain dah, kita tak tengok dah. Ana bi khair syukran. Hal anta Arabi? La, ana Kata tidak, saya orang Malaysia. Okey. Baik, benda yang sama kalau pelajar perempuan, tak boleh suruh kalau orang perempuan tak mari minggu depan. Cuma tukar kaifahaluki, kaifahaluki sebab taribah pelajar perempuan. Jawapan serupa an-nabi khair syukran juga. Cuma tengok dia tanya, ada kalau tadi hal anta Arabi, kalau dia lagi hal anta Misri, hal anti. Tadi anta dah. Hal anti Misriyah. Kena yah belakang. Kalau Arabi tadi Arabiyah. Kalau Malaysia tadi Maliziyah. La ana Suriyah. Saya orang Syria. Bezanya bila perempuan kaifahaluki, hal anti Misriyah. Boleh apa tak? Okey. Okey. Saya sebut sini. Cikgu Zainal sebut Malizi. Perkataan Melayu bermakna bangsa Melayu. Kalau kita nak kata kita orang Melayu, Melayuwi. Melayuwi. Orang Melayu lelaki. Kalau orang Melayu perempuan, Melayuwiyah. Ingat tak? Melayuwi, Melayuwiyah. Melayu itu bangsa Melayu. Orang yang berbangsa Melayu, Melayuwi. Orang perempuan berbangsa Melayu, Melayuwiyah. Okey. Malaysia, negara Malaysia. Saya kalau nak kata orang Malaysia, Malizi, ada sadu belakang Malizi, mana orang Malaysia lelaki. Maliziyah, orang Malaysia perempuan. Kita boleh kiyah kepada bangsa. Misalnya kalau negara China, Sin. Kalau orang Cina, Sa'yun Sin. Kalau orang Melayu, orang Cina laki-laki, Sini. Kalau orang perempuan Cina, Siniyah. Orang India, Hind. Itu negara India, Hind. Orang Melayu, orang laki-laki India, Hindi. Perempuan India, Hindiyah. Boleh? Okey. Husin dengan Hasan. Baik, kita nak tanya. Adakah awak orang Malaysia? Husin tanya Hasan. Nak kata gap pun. Kau boleh Cikgu Zainal? Ambil mikrofon awak, biar orang lain dengar. Nak kata gap Cikgu Zainal? Kita fikir dia. Hal anta Malizi? Betul ke tak? Betul. Hal anta Malizi? Ya, saya orang Malaysia. Naam, ana Malizi. Naam, ana Malizi. Boleh kecek tu sikit lagi tu. Pergi Mekah. Pergi Mekah, orang Arab tu ada tanya, hal anta Malizi? Naam, ana Malizi. Boleh tak? Husin, dia nak tanya, ni orang Melayu. Husin nak tanya pula, adakah awak orang Melayu? Nak kata mana? Tak tanya orang Malaysia, ni tanya bangsa pula. Adakah Malaysia tu belum tentu takut Cina kau lah. India kan dah. Adakah awak orang Melayu? Apa tadi? Adakah tanya ni dulu? Hal anta Melayuwi. Beza tadi. Sekarang nak jawab, ya, saya orang Melayu. Naam, ana Melayuwi. Tak apa, letak salin. Nanti tengok video kan. Klik sembang dengan video salin tu.
Husin pula tanya Aminah pula. Nak tanya lagu mana? Adakah awak dari Malaysia? Hal anti nanti ke apa? Kau ada muslim nak main kelompok nak? Hal anti ke apa? Malaysia. Beza tadi. Ni. Saya betul ke anta. Nanti nak beki dulu. Nanti keliru. Keliru dah. Cuba tengok semua jawapan ada situ belakang dah. Ini bukan anta, hal anti. Dia tanya ni. Kita back semula dah. Nak back sini payah. Takut gini, takut salah. Okey, anti ni kena tukar kepada bagi bawah itu dah. Antar bagi. Antar. Ni antar salah juga ni. Dia anti belakang dah. Salah. Cuba perhatilah untuk dia. Tadi dia kata hal anti maliziyah. Dia kena tanya. Baik, dia tak boleh kata malizi sebab depan dia tu orang perempuan. Kalau orang lelaki-lelaki hal anta malizi, paling kau kata hal anti maliziyah. Payah juga Arab Inggeris tidak lagu tu dah. Kena tukar antang anti tu tak apa dah. Orang Inggeris you antang anti Inggeris you lah kau. Tapi dia antang anti. Tapi objek tu pula kena tukar sesuai dengan dia. Maliziyah. Kalau orang lelaki-lelaki malizi. Dia pun jawab macam mana ni? Naam ana maliziyah. Adakah awak orang Melayu pula tadi? Dia tanya hal anti malayuiyah. Aminah kata ya. Naam ana malayuiyah. Okey, tak boleh tak usah salin lagi ni, takut lambat. Ni tanya pula. Adakah awak orang Malaysia? Dia tanya. Tidak, saya orang Indonesia. Mesti tanya. Hal anta macam tadilah. Hal anta malizi. Tidak. La ana Indonesi. Ayat juga ni. Macam ni. Ana min Indonesia. Ana Indonesi. Beza tak? Ana min Malaysia. Ana Malizi. Beza Malaysia. Saya dari Malaysia. Saya orang Malaysia. Orang Malaysia tu Malizi. Daripada negara kita Malaysia. Jangan tukar pula. Ana min Malizi. Ana min Malizi. Ana Malaysia. Tukar. Okey. Tidak. Dia tanya dia macam. Adakah awak orang Melayu? Hal anta Malayui. Hal anta Malayui? Dia kata tidak. Saya orang India. Nak kata la ana Hindi. Dia tak India, Hindustan kan? Hindi. Lautan Hindi. Kita panggil India dia Hindi. Okey. Boleh tidak? Okey.